Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أما بعد. Tuan-tuan muslimin, ahli jemaah ini rahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ini kita sambung kembali pengajian fiqh solat jamaah ataupun pedoman imam dan makmum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita dan menambahkan kefahaman kepada kita dalam hal agama kita insya-Allah. Kita sedang membicarakan tentang keuzuran-keuzuran yang diberikan kepada makmum untuk ketinggalan daripada imamnya 3 rukun yang panjang, yakni jangan lebih daripada 3 rukun yang panjang. Maksud ketinggalan itu ialah maknanya dia boleh kejar imam. Dia terlewat, imam potong dia dah. Imam dah pergi dulu daripada dia. Imam dah rukuk, imam dah i'tidal, imam dah sujud, dia ada baca Fatihah tak habis lagi. Dia baca Fatihah tak habis lagi. Maka kena tengok adakah dia dimasuk dalam golongan yang uzur. Maka kalau dia dimasukkan dalam golongan yang uzur, maka boleh saja dia kejar imam, asalkan jangan imam tinggal dia lebih daripada 3 rukun yang panjang. Baik, kita telah membaca sebahagiannya. Kita sedang mengupaskan nazam yang diungkapkan oleh Syekh Azizi rahimahullah. Man fi qira'atin li ajzihi bati aw syakka hal qara wa man laha nasih. Uzur yang membolehkan seorang itu dikejar imamnya. Dia ditinggalkan oleh imamnya, kemudian dia boleh kejar balik. Iaitulah orang yang man fi qira'atin li ajzihi bati. Orang yang dia bacaan dia memang lambat, disebabkan oleh memang tabiat dia macam tu. Bacaan dia memang lambat. Imam pula cepat, memang imam tinggal dia lah, kan? Ataupun disebabkan oleh dia syak, adakah dia telah baca Fatihah ataupun tidak. Imam dah rukuk, baru dia nak rukuk, tiba-tiba dia ragu. Dia ragu, dah baca Fatihah ke belum? Dia belum rukuk lagi. Maka oleh kerana dia belum rukuk lagi, maka dia tak boleh rukuk. Dia tak boleh rukuk. Pasal apa? Pasal dia tak pasti dia baca Fatihah tak. Sedangkan dia makmum yang muwafiq. Dia makmum yang muwafiq. Maksud makmum yang muwafiq ialah makmum yang dapat satu masa yang cukup semasa berdiri dengan imam tadi. Dia dah ada masa yang cukup untuk baca Fatihah sampai habis sebelum imam rukuk dengan cara bacaan yang sederhana, tidak terlalu perlahan dan tidak terlalu laju. Dia ada masa itu. So bila dia ada masa itu tapi tak gunakan masa itu. Mengapa dia tak guna? Sebab dia lupa ke ataupun sebab dia ragu-ragu, dia telah baca Fatihah ke belum? Tapi dia tak rukuk lagi. So bila dia tak rukuk lagi, maka imam pun rukuk, dia tak boleh rukuk bila dia ragu-ragu dia dah baca Fatihah ke belum. Dia kena terus baca Fatihah balik. Dia kena habiskan baca Fatihah sampai habis. Jadi bila dia baca Fatihah, sudah tentulah imam meninggalkan dia, imam dah rukuk dah. Tengah dia nak habis Fatihah tu, boleh jadi imam dah sami Allahu liman hamidah. Boleh jadi imam dah terus turun sujud, Allahu Akbar, dia masih lagi baca Fatihah. Maka dia ni boleh kejar imam. Boleh kejar imam, tetapi jangan sampai imam tinggal dia lebih daripada 3 rukun yang panjang. Maknanya jangan sampai imam dah bangun berdiri masuk rukun yang lain dah, dia masih lagi tak rukuk lagi. Itu maknanya lebih daripada 3 rukun yang panjang. Yang tu tak boleh lagi dia nak kejar imam lah. Yang tu dia cuma ada pilihan mufaraqah.
mufaraqah ataupun berdiri saja tunggu imam masuk pada rakaat yang kedua, dia luput dah rakaat tu. Tu je pilihan dia. Baik, kita dah baca dah sebahagian daripada perangai tu, cumanya ulang baliklah kan. Sementara anak-anak kita nak berkumpul ni, anak-anak kita pakai kitab kan. Baik, muka surat 130 130. Jadi ustaz ulangkan balik apa yang telah pun kita bincangkan untuk mengukuhkan ingatan kita. Baik. Jadi tadi saya beritahu, kalau kata dia tak rokok lagi, imam dah rokok, dia teringat ataupun dia teringat yang dia tak baca Fatihah, ataupun dia ragu-ragu dia dah baca Fatihah ke belum. Dua keadaan tu sama aja. Dia confirm dia tak baca Fatihah lagi ataupun dia ragu-ragu dia baca Fatihah ke belum, dia tak boleh rokok. Tetapi kalau dia telah pun rokok, Allahu Akbar, imam rokok, dia pun rokok juga spontan, dia berrokok Allahu Akbar, rokok sama imam. Dah sampai dah ke tahap rokok dia. Dah sampai ke paras rokok dia. Maka dalam rokok itu dia pun teringat yang dia tak baca Fatihah lagi. Ataupun dia ragu-ragu dah baca Fatihah ke belum. Dia tak boleh patah balik. Sebab dia dah masuk dalam rokok, dia tak boleh patah balik kalau dia makmum. Maka dia ikut je lah imam. Imam sami Allahu liman hamidah, dia pun sami Allahu liman hamidah. Tetapi dia kena ingatlah, rakaat itu dia tak dapat. Rakaat itu dia tak dapat. Cumanya dia kena ikut imam. Wajib ikut imam sebab mutaba'ah. Sebab dia makmum, dia wajib ikut imam lah apa perlakuan imam buat. Nanti bila imam bagi salam, dia bangun tertambah satu rakaat lagi. Sebab rakaat itu dia tak dapat. Sebab apa dia tak dapat? Sebab dia tak baca Fatihah. Ataupun dia ragu-ragu dia dah baca Fatihah ke belum. Habis tu makmum masbuk boleh je. Dia bukan makmum masbuk, dia makmum yang muafiq. Kalau makmum yang masbuk, imam tanggung Fatihah dia dan dapat rakaat itu. Oleh kerana dia makmum yang muafiq, maka dia tak dapat rakaat itu disebabkan dia tak baca Fatihah. Dan dia tak boleh pula bangun untuk baca balik Fatihah sebab dia telah masuk ke dalam rakaat itu bersama dengan imam, maka dia ikut sajalah. Itu. Hal ini hukum dia sabit bagi makmum sahaja. Itulah bila kita rokok, kita teringat kita tak baca Fatihah lagi, kita tak boleh patah balik kalau kita makmum. Berbeza dengan kalau kita sembahyang seorang diri. Kalau kita sembahyang sendiri, kita rokok, dalam rokok teringat tak baca Fatihah, kena patah balik. Patah balik baca Fatihah. Rokok tadi kan tak jadilah. Tak jadi. Patah balik, bangun balik, kemudian baca Fatihah, baru rokok balik. Itu kalau kita sembahyang seorang diri. Dan berbeza juga kalau kita imam pun. Kalau imam pun kita rokok, kemudian teringat yang kita tak baca Fatihah lagi, maka kita kena patah balik. Sama ada kita teringat yang kita tak baca Fatihah ataupun kita ragu-ragu dah baca ke belum, kena patah balik. Yang tak patah balik hanya makmum sahaja. Kalau kita tak patah balik, kita sembahyang seorang diri ataupun kita imam, kalau kita tak patah balik untuk ambil balik baca Fatihah, batal solat kita. Maka timbul masalah. Dia bukan masalah kepada kita, salah kepada makmum. Kan kalau imam lah kan. Jadi kat imam dah rokok, tiba-tiba tengah rokok teringat tak baca Fatihah, terlupa baca Fatihah. Sebagai contoh, dia pun patah balik. Masa dia patah balik itu, yalah kalau dia patah balik itu tak payahlah dia nak sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar kan. Tapi kalau dia sebut pun tidaklah membatalkan apa. Kalau dia sebut sami Allahu liman hamidah atau disebut Allahu Akbar kan, tapi tak, bila kita nak patah balik tu, bangun begitu je lah kan. Tapi kalau makmum perasan dia patah balik, makmum akan ikut juga. Tu imam ni mungkin dia baca slow kot sami Allahu liman hamidah kan, ataupun dia terlupa nak baca sami Allahu liman hamidah, makmum kata sami Allahu liman hamidah tu sunat je kan, mungkin tu imam ni tinggal kan, jadi dia pun bangun kan. So bila dia bangun, makmum pun bangun. So bila makmum bangun, tata dia bangun, dia bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah pula. Allah kata, siapa pula tak imam baca Fatihah pula dah kan. Tak kelang kabut makmum macam tu kan.
Dia tergambar makmum akan ikut sebab kedudukan pada kita itu ialah kedudukan yang makmum kena bangun juga untuk yang tidak makmum akan ikut juga kan. Jadi tak kelang kabut makmum dia baca Fatihah. Kalau yang bacaan yang nyaring, sebagai contoh, kalau bacaan nyaring, makmum tadi rasa tadi dia baca Fatihah dah, tak tahulah kalau orang jenis terlupa kan, macam mana. Yang kita ni kadang-kadang dah kat bursia ni kadang-kadang terlupa kadang-kadang, walaupun tadi kita baca kuat alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai waladhdallin, rokok tu dan rokok tu boleh terlupa lagi, dia baca Fatihah ke belum kan. Itu kata kan, bangun-bangun tu terus alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Makmum keliru makmum. Jadi bila dalam keadaan yang sebegitu, maka apa yang makmum nak buat? Kalau berlaku kat kita lah, kita nak buat apa macam tu kan. Imam tengah-tengah duk sembahyang, duk rokok elok lah, kita tak ada salah apa pun imam tadi. Tiba-tiba dia bangun-bangun dia baca Fatihah balik. Kalau berlaku kat kita lah, apa agak kita nak buat? Maka sebelum kita tahu kaedah dia, kita ingatkan perkataan mufaraqah. Itu perkataan keramat dalam bahasa solat jemaah lah kan. Dah tak tahu nak buat apa, kita tak tahu nak buat apa. Kalau aku nak reka-reka, memang ada penyelesaian dia, tapi tak tahu aku nak cuba tengok ikut lagi, tiada tak kena kaedah dia, batal sembahyang kita kan. Jadi oleh kerana kita tak tahu cara dia, maka senang ceritanya inilah buah dia, buah kita bagi makmum yang tak tahu cara ni. Bila berlaku perkara yang mengelirukan kita, imam buat perkara yang mengelirukan makmum, maka kita ingat perkataan mufaraqah kan. Apa maksud mufaraqah? Niat dalam hati, aku tak ikut imam dah, aku berpisah dari imam, ataupun yang seumpama dengan maksudnya kan. Maknanya aku sambung sembahyang seorang diri lah ni, habis seorang diri je kan. Jadi dia habis seorang diri je. Baik. Tapi kalau dia tahu kaedah, dia tahu caranya, maka dia tak perlu bermufaraqah. So tak tahu, kalau dia tak ada mufaraqah, macam mana dia nak buat? Baik. Kalau tak mufaraqah, maka caranya ialah dia turun sujud. Dia turun sujud. Dia tunggu di dalam sujud itu. Dia tak boleh tunggu di dalam yang tidal itu. Dia tak boleh tunggu tidal itu. Dia tidak rukun apa? Rukun pendek kan. Yang tidak rukun pendek. So bila rukun pendek kita tak boleh panjangkan. Kalau kita panjangkan lama dia batal solat kan. Imam tak batal sebab apa? Sebab dia mungkin lupa tak batal. Tapi kalau perbuatan itu sengaja batal. Manakala makmum tahu, kan makmum tahu, imam lupa. Jadi imam tak batal. Kalau makmum yang tahu pun sama-sama terus juga, batal lah makmum, imam tak batal. Kan kita terus juga duduk diri, duduk tunggu dia baca Fatihah. Padahal itu kita tahu itu posisi yang tidal kita. Yang tidal ini adalah rukun pendek, tak boleh lama sangat pada huruf. Kalau lama batal solat. Jadi apa yang kita kena buat, kalau kita nak terus juga bersama imam, maka kita turun sujud, tunggu dia dalam sujud yang pertama itu. Maknanya kita lama dalam sujud tu lah. Jangan pula sujud, lepas tu duduk antara sujud balik. Itu kita tinggal imam lebih 20 rukun lah kan. Dalam keadaan yang kalau kata kita dalam keadaan yang kalau kata kita mendahului imam, kalau kita mendahului imam, maknanya kalau kita mendahului imam, kalau setakat satu rukun belum lagi batal solat. Betul tak? Kalau kita mendahului imam satu rukun tidak batal solat. Kalau kita sengaja, solat tak batal tapi berdosa. Nampak? Kita imam tak rukuk lagi, kita rukuk dulu. Kemudian kita tunggulah rukuk tu. Kita tak bangun lah, kita tunggu rukuk, lepas tu imam pun rukuk, tapi kita yang rukuk dulu. Solat kita tak batal, sebab satu rukun masih tidak batal. Tapi kena tengok balik, mengapa? Apa sebab kita sengaja mendahului itu? Kalau kita sengaja tanpa ada uzur, memang saja-saja berdosa kita. Berdosa. Solat sah tapi berdosa. Tetapi kalau kita ada uzur, tidak ada langkah macam kes ni. Kes ni memang kita nak mengelakkan daripada kalau kita tunggu dalam i'tidal, batal solat kita sebab diri lama. Jadi kita tunggu dalam sujud yang pertama. So bila kita tunggu dalam sujud yang pertama, berarti kita meninggalkan imam berapa? Satu rukun, iaitu yang i'tidal. Kalau kita bangun duduk antara dua sujud, berarti kita tinggal dua rukun. Kan? Betul tak? Tinggal dua rukun batal. Kalau kan, kalau kita, jadi
kita tinggal satu rukun, masih tidak batal solat lagi. Dan tidak berdosa dalam keadaan tu. Sebab apa? Sebab ada keuzuran. Bukannya kita nak mengelak solat daripada batal kalau kita duduk pada keadaan yang tidak itu. Baik. Maka kita pun tunggulah sampai dalam sujud yang pertama tu, tunggu lama sampailah imam baca Fatihah. Sampailah imam rukuk. Imam sami Allahu liman hamidah balik. Kan? Imam pun sujud balik. Kita pun kena agak-agak tahulah dengar imam sebut tu, kita tahu atau lah sekarang dah imam dah sujud dah, kan? Imam dah sujud. So bila imam dah sujud, imam pun Allahu Akbar, kita pun tahu imam duduk antara dua sujud. Maka baru kita bangun duduk antara dua sujud, kan? Jadi tadi kita tunggu dalam sujud. Tunggu dalam sujud lama tak apa, sebab apa? Sebab sujud dia kira rukun panjang. Rukun panjang. Sebab tu kalau kita sujud, kita nak sujud lama mana kita larat sujudlah, kan. Tambah kita ni kaum bapak ni selalu bangun bertahajud ni, insya-Allah, kan biasa bangun malam, kan, mengadu kepada Allah, mengadu tentang kesilapan silam, mengadu tentang hajat, mengadu berdoa kebahagiaan rumah tangga, anak pinak ke semuanya, kita mengadu kepada Allah dalam sujud. Lama kita sujud, kan. Maka di situ kita paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sujud kita. Apatah pula di malam yang sunyi, dikala orang lain sedang tidur, maka di situ kita rasakan satu kelazatan yang kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bercakap-cakap, kita nak mengadu, kita nak merintih, kita nak merayu, kita nak menyatakan penyesalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu saat pada waktu malam orang sedang tidur, kita bangun lalu kita pun solat dan kita sujud. Lama mana pun kita nak sujudlah, kan. Sebab sujud rukun panjang, tidak ada had masanya. Larat sujudlah sampai kata pekat dah kepala, barulah bangun, kan. Baik. Itu cara dia. Kalau kata imam dia bangun balik baca Fatihah, dia bangun. Jadi imam itu solatnya tidak batal sebab ihtimal kata dia lupa. Cumanya kita tengok lepas itu, adakah dia bangun tadi ini? Dia lupa, dia baik. Tak apa, yang tu tak apa. Yang tu pasal kes lain. Tak apa. Ada satu lagi kes. Ni satu kes lagi. Satu kes lagi sama juga keadaan dia. Imam sujud. Kita pun sujud bersama imam. Sujud sama. Bangun daripada sujud yang pertama, duduk antara dua sujud tu, kan. Imam cuma duduk sekejap, duduk istirahat, kemudian imam bangun berdiri. Berarti imam sujud sekali saja, kan. Imam sujud sekali saja. Kita bangun Allahu Akbar, duduk antara dua sujud lah, kan. So bila imam bangun, kita ingatkan dia nak duduk antara dua sujud, lepas tu sujud balik. Rupanya kalau pun dia duduk sekejap, duduk istirahat, kemudian dia pun bangun. Maka kita nak buat apa? Kita tahu imam sujud sekali je tadi, kan. Sama juga kaedah macam tadi, iaitulah kalau kita tak tahu, kita tenggelam punca, perkataan kita adalah mufaraqah. Kalau kita tenggelam punca, ingat perkataan mufaraqah. Niat dalam hati, tak ikut imam lagi dah, sama sendiri sajalah, maka habiskan sembahyang sendiri-sendiri. Kalau kita tahu kaedah dia, maka demikian juga. Kalau tadi kita dalam i'tidal, mengapa kita tak tunggu dalam i'tidal? Sebab i'tidal rukun pendek. Yang ni kalau kita duduk, kalau kita tunggu dalam duduk tu boleh tak? Sama juga. Duduk antara dua sujud pun rukun pendek juga. Rukun pendek. Kalau kita tunggu di situ, berarti imam bangun, dia baca Fatihah pula, kemudian dia rokok balik, dia tidak balik, kemudian dia sujud. Nak tunggu dia sujud balik tu, kita berada pada posisi duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud adalah rukun pendek, tak boleh dipanjangkan pada huruf. Kalau lebih panjang pada huruf, berarti batal solat kita. Setengah ulama buat ukuran. Lama mana? Lamanya duduk yang panjang, duduk antara dua sujud tu. Kalau kita baca tahiyat pun boleh habis ke panjang. Kan. Kalau kita duduk tu, sekira-kira baca tahiyat boleh selesai baca tahiyat, itu kira panjang lah, batal kalau lama tu. Kan. Masa i'tidal pula macam mana? Setengah ulama buat dhabit, buat ukuran supaya kita cam. Tapi sebenarnya pada asalnya balik kepada adat, balik pada uruf lah, pada adat kata lama dah. Tapi kita tak erti nak ukur lama tu macam mana. Maka setengah ulama buat panduan kepada kita. Kalau kita berdiri tu boleh baca Fatihah selesai, tu kira lama. Kan kalau masa berdiri tadi. Kan.
Jadi oleh kerana itu bila imam sujud sekali terus dia bangun, dia baca Fatihah, kan? Maka ada dua kemungkinan mengapa dia sujud sekali kemudian dia bangun. Satu kemungkinan dia terlupa ataupun dia ingat kata dia dah sujud 2 kali. Itu kemungkinan dah. Dia ingat kata dia dah sujud 2 kali, lalu dia bangunlah untuk rakaat seterusnya. Dan ada juga kemungkinan yang dia teringat dia tak baca Fatihah tadi. Kan ada juga kemungkinan. So bila dia teringat dia tak baca Fatihah lagi, belum habis lagi rakaat itu, belum habis lagi, selagi belum habis sujud yang kedua, belum habis lagi rakaat tu, kan. Jadi oleh kerana itu dia teringat kata dia tak baca Fatihah, dia tak boleh nak sambung sujud sekali lagi. Sebab apa? Sebab Fatihah pun tak selesai, macam mana kamu nak completekan sujud yang kedua? Oleh kerana itu kemungkinan yang dia bangun balik tu, kan, kemungkinan bangun balik. Kita makmum tak tahu apa sebab imam sujud sekali. Maka kita tunggu dia, jangan kita ikut dia. Kalau kita ikut dia, batal solat kita. Pasal apa? Pasal kita sujud sekali dalam keadaan kita tahu sujud kita baru sekali je, kan. Dan kita mana tahu dia pasal masalah dia tak baca Fatihah ke apa semua, kita tak tahu, kan. Dan kita sendiri dah baca Fatihah. Oleh kerana itu sama juga kes macam tadi. Kalau yang tadi jangan tunggu di dalam i'tidal, bahkan turun tunggu di dalam sujud, maka yang ni pun jangan tunggu dalam duduk antara dua sujud, bahkan sujud balik yang kedua tunggu pada sujud yang kedua itu. Tunggulah sampai imam habis baca Fatihah dia, kemudian imam dah rokok, imam i'tidal, kemudian imam sujud, kita pun ingat-ingatlah Allahu Akbar, ni baru sujud pertama, kan. Kita pun imam Allahu Akbar duduk antara dua sujud, kita pun tak bangun lagi lah, kan. Sebab kita dah duduk dah antara dua sujud tadi, kan. Kita duduk antara dua sujud tadi, kita ingat ni imam Allahu Akbar ni duduk antara dua sujud ni, kemudian imam Allahu Akbar sujud yang kedua, berarti imam dah sampai dengan kita dah itu. Imam dah sampai dengan kita dah. Kemudian imam pun Allahu Akbar, imam pun bangun Allahu Akbar. Maka kita tengok pula imam bangun terus ke ataupun imam duduk baca tahiyat. Kan, takut imam duduk baca tahiyat tadi rakaat pertama, takut imam duduk baca tahiyat, berarti sah imam tu dia bukan kata dia bangun tu sebab dia lupa Fatihah ataupun dia ragu-ragu dia baca Fatihah. Sah dia bangun tu dia terlupa kata dia tak sujud lagi sekali, kan. Dia confident kata dia dah sujud 2 kali, itu yang dia bangun tu, kan. Itu yang dia bangun. So bila dia dah confident kata dia dah sujud 2 kali, dia confident kata dia berada pada rakaat yang kedua, kan. Maka bila dia sujud sampailah bertemu dengan kita yang kita tunggu dalam sujud yang kedua tadi ni, bila dia bangun pada sujud yang kedua Allahu Akbar, dia pun terus duduk baca tasyahud. Kita waktu tu kita nak buat macam mana? Kita baru rakaat pertama, kan. Maka kita jangan tunggu dia di situ. Kita dah baca dah itu, kan, ada persamaan. Kita jangan tunggu dia pada tasyahud tu. Kita bangun Allahu Akbar, kita bangun tunggu dia pada berdiri. Sebab apa? Sebab tak ada rakaat pertama baca tasyahud. Kan, rakaat pertama tak ada baca tasyahud. Jadi kalau kita mewujudkan tasyahud pada rakaat pertama, batal solat sebab tidak disyariatkan baca tasyahud pada rakaat yang pertama. Imam tidak batal. Sebab apa? Sebab dia masih lagi ihtimal dia lupa, kan. Dia lupa. Jadi begitulah kita. Hari itu kita dah bincanglah keadaan begitu, kan. Jadi kalau kita lepas tu kita tunggu saja dia semasa berdiri itu, kita jangan baca Fatihah lagi. Kita tunggu dia berdiri itu sampailah dia bangun. Nanti dia bangun barulah kita baca Fatihah, kan. Berarti kita dah masuk kepada rakaat yang kedua. Kemudian sudah tu imam baca Fatihah, imam pun rokok. So bila imam rokok, tidak kita berikut dia sujud. Kemudian habis 2 kali sujud, kita tengok imam ingat balik lah. Kok mana tahu dia teringat, kan. Mana tahu dia teringat, tadi pasal dia bangun tadi dia teringat, rupanya aku ni tersilap ni. Makmum baru dia teringat balik, dia tadi dia tinggal sujud yang kedua masa rakaat pertama tadi, baru dia teringat waktu tu dia dah bangun. Kalau dia teringat lah, kan. Kalau dia teringat balik masuk pada rakaat yang kedua tu, dia pun duduk sekali lagi baca tasyahud. Kalau duduk baca tasyahud, kita ikutlah sebab itu memang tempat dia pun. Tapi kalau dia tak teringat juga, imam dia tak teringat juga,
maka dia akan bangun pada sujud yang kedua tu, terus bangun. Sebab apa? Sebab dia anggap kata dah masuk rakaat ketiga. Imam kata itu rakaat ketiga dah, kita makmum tahu itu rakaat kedua. Maka di situ kita nak buat apa? Di situ kita ikut imam bangun. Sebab apa? Jangan kita duduk pula baca tasyahud. Sebab baca tasyahud tu hukum dia sunat. Walaupun dia sunat apa, tapi tetap hukum dia sunat. Jadi jangan kita meninggalkan mengikut imam kerana nak buat benda yang sunat tu. Dia panggil mukhalafah yang zahirah, percanggahan yang ketara, yang menyebabkan boleh batal solat kita. Kalau kita bercanggah dengan imam tinggal yang sunat kita pergi buat juga pada perbuatan yang pada perkara-perkara sunat yang perbuatan tu. Jadi kita bangun je. Kita bangun pada rakaat ketiga tu tanpa membaca tasyahud. Yang tu kita ikut dah, dia bangun kita bangun. Tak ada masalah kan. Nanti sujud sahwi je lah nanti kan. Begitulah keadaan. Seterusnya sampailah kita tengok masuk pada rakaat yang seterusnya, habis dah rakaat ketiga, maka rukuk, i'tidal, sujud, kita tengok pula lepas tu imam nak bangun ke ataupun dia duduk baca tahiyat akhir. Kan, kalau imam dia bangun daripada sujud yang kedua tu, dia terus duduk baca tahiyat akhir, confirm imam ni tak ingat sampai akhir, dia tak ingat dia lupa dia kan. Dia terus baca tahiyat akhir. Kita boleh je lah kita subhanallah, tapi kita subhanallah dia tak tahu imam dia keliru hutang mana lah, silap aku kan, dia tak tahu kan. Tapi kita jangan tunggu dia pada duduk tahiyat akhir, sebab mana ada duduk tahiyat akhir pada rakaat ketiga, itu rakaat ketiga. Maka kita pun bangun berdiri. Kalau kita nak ikut juga, kita tunggu, harap-harap mana tahu kok dia ingat, nanti di hujung-hujung dia boleh ingat lagi. Tapi hampir-hampir mustahil lah dia nak ingat kalau duduk tu kan. Tapi ke mana lah tahu kalau dia ingat. Dan kalau kita tak mau tunggu, kita niat mufaraqah, waktu itu kita pun habis ya sendiri kan. Kalau kita tak mau tunggu. Tapi kalau kita nak tunggu, jangan tunggu dalam duduk tu, sebab itu rakaat ketiga. Kita tahu itu rakaat ketiga. Rakaat ketiga mana ada duduk tahiyat. Maka kita bangun, tunggu dia berdiri. Harap-harap dia ingat, nanti dia bangun. Rupanya dia tak ingat juga, dia bagi salam kan. Bila dia bagi salam pun lagi dia tak bangun daripada tempat dia, maka kita jangan teruskan kalau solat kita itu, melainkan kita niat mufaraqah kalau lagi dia tak bangun daripada tempat dia. Pasal apa? Pasal ada kemungkinan bila dia bagi salam, belum lagi berpisah yang lama, ada kemungkinan dia teringat balik. Ada kemungkinan dia teringat balik. Walaupun dah bagi salam, tetapi masih lagi belum panjang berhenti solat tu, dia teringat balik. Baru dia teringat. Kata tadi ni punca yang makmum duk bercanggah dengan aku ni. Dia tak tahu pasal apa makmum bercanggah dengan dia ni kan. Tapi dia nak ikut makmum tak boleh ke? Tak tahu punca kan? Tak tahu punca. Faham? Lalu bila dia bagi salam, bolehlah masa solat tadi dia khusyuk lagi, dia tak boleh nak fikir-fikir kan. Bila dia bagi salam, duduk sekejap, tak bangun apa lagi, dia menung balik, teringat dia kata, tadi pada rakaat pertama tadi tertinggal sujud yang kedua. Maknanya tak cukup rakaat lagi lah dia kan. Maknanya tak cukup rakaat lagi lah dia walaupun dah bagi salam. Kalau kita dia teringat waktu tu, pemisahan tu tidak lama maknanya dia bangun balik, dia boleh sambung balik solat tu. Kan. Itu kata, kalau sampai kita beri salam solat kita sekalipun, kemudian kalau kita tak jarak masanya tidak lama, kemudian kita pun tidak melakukan perbuatan yang membatalkan solat, tak dah pergi berjalan rata apa semua tu kan, tak melakukan perbuatan yang membatalkan solat, maka lepas itu kita teringat, maka kita boleh sambung balik solat kita. Sebab itu makmum tu pada ketika itu, bila imam bagi salam saja, jangan dia teruskan lagi, tengok ada kemungkinan tak imam akan ingat balik. Kalau dia takut lagi, dia ingat balik, dia bangun balik, maka untuk menyelamatkan makmum niat mufaraqah walaupun imam dah bagi salam. Pasal apa? Pasal bila kita niat mufaraqah, katakanlah imam dia teringat balik, bila imam dia teringat balik, berarti dia masih di imam kita lagi, dia masih di imam kita lagi, lalu dia bangun balik baca Fatihah walaupun dia dah bagi salam. Walaupun dia bagi salam, padahal kita dah tinggal dah, kita dah rokok dah, kita kata imam dah sudah dah kan kita dah. Jadi oleh kerana tu, untuk selamatkan juga, kita
Kalau kita nak terus sebelum jarak masa yang lama tu, kita naik 4 rakaat ya. Naik 4 rakaat. Sebab bila kita dah naik 4 rakaat, imam teringat balik, dia bangun pun, kita dah potong dia pun tidak bersalah sebab kita dah tak ikut dia lagi dah. Ya. Ini masalah-masalah yang seni dalam fiqh solat berjemaah. Tapi kalau berlaku, mungkin sekarang ni kita boleh bersembang dalam keadaan kaedah-kaedah ni. Bila berlaku yang realnya, kadang-kadang kita pun tenggelam punca kadang-kadang. Jadi kalau kita tenggelam punca, ingat perkataan anak-anak, apa dia? Mufaraqah. Itulah nak menyelamatkan solat kita. Baik. Tak baca lagi kan? Baik. Ni baru nak sambung. Sian nak tunggu bila nak baca yang minggu ni kan. Baik. Ayat 130 tu. Itu kita berarti masuk peringatan yang seterusnya. Yang ketiga lah. Pada nombor 3, peringatan ketiga. Jika makmum rokok dahulu sebelum imam, tiba-tiba dia teringat yang dia belum membaca Fatihah atau dia sangsi sama ada telah membaca atau belum, dan setelah itu imam perokok, maka dia wajib kembali berdiri membaca Fatihah. Jika makmum rokok dahulu sebelum imam, tiba-tiba dia teringat dia belum baca Fatihah atau dia sangsi sama ada telah membaca atau belum, dan setelah itu imam pun rokok, maka dia wajib kembali berdiri membaca Fatihah. Dalam hal ini dia diberikan keuzuran untuk ketinggalan sebanyak 3 rukun panjang seperti yang disebutkan dalam kitab Tuhfah. Tadi kita bagi tahu kata makmum bila dia dah rokok, dia teringat yang dia tak baca Fatihah ataupun dia ragu-ragu, dia tak boleh bangun lagi. Dia kena terus saja. Itu kes kalau dia rokok apabila imam dah rokok. Ini kadang-kadang makmum potong imam tak rokok lagi, dia dah rokok dulu. Kan? Dia dah rokok dulu. Sama ada sengaja ataupun terlupa, tak kira lah. Mungkin dia sangka kita imam dah rokok, dia pun rokok dulu. Ataupun tak tahulah sengaja kan. Jadi dia rokok dulu. So bila dia rokok dulu, imam tak rokok lagi, kemudian oleh kerana dia rokok dulu, lalu dalam rokok dia teringat dia tak baca Fatihah, maka dia kena bangun. Walaupun selepas itu imam rokok. Sebab apa? Sebab dia masa dia rokok tadi bukan dia ikut imam pun, bukan dia rokok kerana imam rokok, dia pergi potong imam. Maka kalau yang macam tu, dia kena bangun balik baca Fatihah, dan dia juga diberikan keuzuran untuk kejar imam. So bila dia bangun balik berarti dia baca Fatihah, imam waktu tu baru rokok kan, imam sami Allahu liman hamidah, berarti imam dah potong dia balik lah. Tadi awalnya dia potong imam kan, dia pergi rokok dulu. Maka dia yang ni dia wajib kembali balik baca Fatihah. Berbeza dengan kes kalau imam rokok kemudian baru dia rokok, setelah dia rokok baru dia teringat, yang tu dia tak boleh patah balik. Yang tu dia ikut saja, dia luput rakaat itu ya. Baik. Habis itu, kemudian kita tengok bait syair seterusnya atau nazam seterusnya, wadif muwafiqan li sunnatin adal wa man li saktatin intizaruhu hasal. Anak-anak kalau boleh hafal-hafallah cara ini untuk memudahkan kita ingat ya. Wadif muwafiqan li sunnatin adal wa man li saktatin intizaruhu hasal. Apa dah lagi keuzuran bagi makmum itu? Boleh kejar imam, jangan lebih daripada 3 rukun yang panjang. Asalkan tidak lebih daripada 3 rukun yang panjang, dia boleh lagi kejar imam. Apa keuzuran seterusnya? Iaitulah tambahkan sebagai makmum muwafiq. Yang pertamanya dia mesti makmum muwafiq lah. Orang yang beralih mendahulukan yang sunat, yakni membaca doa iftitah dan ta'awuz, dan orang yang menunggu imam diam tetapi imam terus rokok. Ini ada 2 kes yang dia boleh dia boleh ketinggalan daripada imam, dia boleh kejar imam. Okey, kita tengok syarah dia. Makmum yang muwafiq, yang ni bukan masbuk. Jelas tak perlu lagi lah. Belum membaca Fatihah kerana dia sibuk membaca doa iftitah. Dia makmum muwafiq, dia tak baca Fatihah lagi. Kenapa? Kerana dia Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu sampai habis. Dia baca doa iftitah dulu. Dia baca doa iftitah. Barangkali imam tak baca doa iftitah, imam terus baca Fatihah ya kan. Kan. Ini imam expressnya ni kan. Imam terus baca Fatihah aja. Sebab dia kata imam kata doa iftitah sunat, imam pun mungkin ada urusan nak cepat-cepat kan. Barangkali makmum nak ambil yang fadilat semua, dia baca doa iftitah. So bila dia baca doa iftitah, sampailah imam rokok, dia
tak habis lagi nak baca Fatihah. Sebab apa? Sebab dia disibukkan oleh baca yang sunat tadi. Maka yang ni pun dia dikira dia tak boleh bila imam dah rokok dia tak baca lagi Fatihah. Imam dah rokok dia tak boleh terus rokok sebab dia tak baca lagi Fatihah. Dan dia makmum yang muafiq. Oleh kerana itu dia kena habiskan baca Fatihah dia. Itulah keuzuran. Dia kira sebagai uzur juga. Uzur pasal apa? Pasal dia tadi dia baca sunat-sunat dulu. Imam tak baca yang sunat-sunat. Sebab itulah imam laju, imam tinggal dia. Kan? Oleh kerana itu dia tak boleh bila imam rokok, dia rokok nak harap imam tanggung, imam tak tanggung. Kan? Apa yang dia boleh buat? Dia terus saja baca Fatihah dan dia boleh kejar imam. Asalkan jangan imam tinggal dia lebih daripada 3 rukun yang panjang, iaitu rokok dan 2 sujud. I'tidal duduk antara 2 sujud tak kira. Kalau campur dengan rukun yang pendek berarti 5 rukun lah, kan? Campur i'tidal, campur duduk antara 2 sujud 5 rukun lah. Jadi 3 rukun yang panjang adalah rokok dan 2 sujud. Maknanya selagi mana imam belum masuk berdiri pada rakaat yang seterusnya, dia boleh lagi kejar imam tu, kan? Kalau imam dah bangun dah berdiri pada rakaat seterusnya, dia tak boleh rokok lagi lah. Tak boleh nak kejar, tak boleh rokok lagi dah. So apa yang dia boleh buat? Niat mufaraqah lah, kemudian habis seorang-seorang lah. Ataupun tak mau mufaraqah, apa yang dia boleh buat? Tunggu saya berdiri di situ lah, kan? Kalau dia dah baca Fatihah separuh, habislah separuh Fatihah tu, kan? Habislah separuh Fatihah tu. Kemudian imam dah bangun, nanti imam dah selesai Fatihah, dia pun rokok bersama imam, dia luputlah rakaat itu. Nanti bila imam dah bagi salam, maka dia pun bangun tambah 1 rakaat lagi. Baik. Kemudian sebelum dia sempat membaca Fatihah atau menyelesaikan bacaan Fatihah, imam pun rukuk. Oleh itu hendaklah dia meneruskan bacaan Fatihahnya. Maka dalam hal ini dia diberikan keuzuran jika tertinggal sebanyak 3 rukun yang panjang. Dia diberikan keuzuran sekalipun dia ditinggalkan 3 rukun yang panjang. Anak-anak jangan keliru, 3 rukun panjang. Sebab bila 3 rukun belum lagi lebih daripada 3 rukun. Kalau lebih daripada 3 rukun tak ada keuzuran. Sebab itu dia jangan tinggalkan lebih daripada 3 rukun. Nak tahu lebih itu macam mana? Bila imam dah berdiri pada rakaat yang seterusnya, barulah dikira lebih daripada 3 rukun. Kan? Selagi imam tak berdiri pada rakaat seterusnya, maka itu tak dikira lebih daripada 3 rukun yang panjang. Baik. Seterusnya, yang kelima. Makmum muwafiq tidak membaca Fatihahnya semasa imam baca Fatihah kerana masa seminit lagi ya. Semasa imam baca Fatihah kerana nak menantikan imam selesai Fatihah dalam berdiam saktah. Ini kerana disunatkan kepada makmum baca Fatihahnya setelah selesai imam baca Fatihah, dan disunatkan pula kepada imam saktah, iaitu berdiam selepas Fatihahnya, bagi membolehkan makmum baca Fatihahnya. Tiba-tiba imam tidak saktah, tidak berdiam selepas membaca Fatihahnya, lalu terus rokok, atau imam membaca surah yang pendek sehingga menyebabkan makmum muwafiq tak sempat membaca atau menyelesaikan Fatihahnya, maka dalam hal ini diberikan keuzuran kepada makmum tersebut jika ketinggalan 3 rukun yang panjang kerana menyelesaikan Fatihahnya. Yang ini juga dikira uzur. Makmum okey dah, dia ada masa, dia dah baca doa iftitah tadi, imam pun okey baca biasa-biasa saja. Tetapi makmum tak baca lagi Fatihah. Sebab apa? Sebab dia tunggu bagi imam amin waladdallin amin. Dia tunggu imam diam dulu. Sebab disunatkan kepada imam berdiam selepas baca Fatihah, memberi ruang kepada makmum baca Fatihah pula. Tiba-tiba imam tak tunggu dah. Ada kemungkinan sama ada imam tu tak tunggu, tak baca surah, terus rukuk saja. Terkejut makmum, rukuk tak baca surah dah, kan? Ni rakaat pertama kedua. Solat sah sebab surah tu sunat. Jadi makmum nak buat macam mana? Makmum kena tunggu juga baca Fatihah juga. Tadi. Ataupun dia makmum dia sudah amin tu, makmum jangka kata imam akan diam. Rupanya imam tidak diam, imam terus saja baca surah. Tapi imam baca surah yang pendek pula tu, kan? Inna ataina ya, tak sempat nak habis, kan? Tak sempat nak habis. Maka makmum tadi oleh kerana dia muwafiq, dia kena habis juga walaupun imam tinggal dia rukuk sami Allahu liman hamidah, maka dia tetap kena habiskan Fatihah dia juga, dan dia boleh kejar imam asalkan jangan imam tinggal dia lebih daripada 3 rukun yang panjang. Okey dah? Okey, dah masuk apa tu dia. Jadi sampai setakat itu saja dulu. Mudah-mudahan dimanfaatkan. Mohon ampun dan maaf atas sebarang kesilapan. Kekhilafan kita tangguhkan sampai setakat itu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.